Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Antara paparan hari ini, kereta elektrik harga lebih murah, MITI galak pengedar bawa masuk lebih banyak kenderaan elektrik. Perdana Menteri memuji usaha gabungan pemimpin belia Asia yang dapat bertukar pandangan demi kemajuan sejagat. Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata penyatuan belia Asia dapat memberikan kesan dari sudut kemajuan melalui interaksi dari pelbagai latar belakang dan budaya. Menerusi kiriman video pada Forum Pemimpin Belia Asia di Guangzhou, Perdana Menteri berkata belia kini berhak menentukan hala tuju negara tanpa melupakan identiti masing-masing. Independent, as we do realize the level of sophistication, new technology, digitalization have of course shifted our mindset, either way local but also global in many sense. But we should never leave the forces, the vast legacy, our own legacy and knowledge, because there must be some ingrained wisdom that we need to. Forum Pemimpin Belia Asia yang berlangsung 3 hari di Guangzhou merupakan acara tahunan yang diadakan sejak tahun 2021 mengumpulkan pemimpin belia Asia dari pelbagai sektor dan latar belakang. Kerajaan memberi jaminan tiada pengurangan tenaga kerja berlaku hingga meningkatkan kadar pengangguran sekiranya lebih banyak monopoli di sektor tertentu dalam negara dipecahkan. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata isu tersebut tidak timbul kerana keperluan tenaga kerja sedia ada dalam negara adalah tinggi. Pengurangan tenaga kerja itu saya rasa tidak akan timbul sebab memang keperluan tenaga kerja adalah tinggi di negara kita, tetapi masalah yang saya lihat adalah ada ramai daripada penganggur-penganggur yang terlalu memilih kerja. Itu yang menjadi masalah. Meskipun harga bagi barang mentah meningkat, tempahan bufet Ramadan masih mencatatkan pembelian tinggi. Menurut Pengurus Besar Hospitality di tempat Country Club Negeri Sembilan, Alan Key, pihaknya mengambil langkah untuk menyerap sebahagian kos penyediaan juadah berbuka bufet Ramadan sebagai usaha bagi mengekalkan harga jualan. No, we recognize that with the rising prices of goods, we are still maintaining our prices, which is considered to be very affordable in this part of Seremban, and we have absorbed some of the costs to ensure that our customers enjoy this spread of our buka puasa. Beliau temui media di Sendayan. Terdahulu, media melaporkan harga bufet Ramadan yang ditawarkan di Negeri Sembilan pada Ramadan kali ini bermula daripada RM78 hingga RM250 untuk dewasa, manakala RM55 hingga RM200 bagi kanak-kanak. Orang awam yang ditemui rata-rata menyatakan bahawa bayaran yang dikenakan adalah berbaloi dengan kemudahan dan hidangan istimewa yang pelbagai. Macam agak harga tu macam berbanding kita buat sendiri ke apa mungkin lebih tinggi, tapi sebenarnya pada saya ada dua sebab lah. Satu, sebab kita dapat spend time dengan family, so kita boleh sit together and then enjoying the music. Bagi saya, walaupun harga buffet tu ada sedikit tinggi dekat sini, tetapi dia punya surrounding dia punya facilities dia dengan kemudahan yang ada dan juga makanan dia agak menarik lah. So bagi saya harga tu is worth lah dengan dia punya apa yang dia ditawarkan. Banjir kilat di Perak, 80 penduduk daripada 19 keluarga dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara di daerah Larut, Matang dan Selama selepas kediaman mereka terjejas banjir kilat. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Larut Matang, Selama kesemua penduduk terjejas ditempatkan di Dewan Orang Ramai Sungai Relong.
60 penduduk dari Kampung Sungai Relong dan Kampung Baru Batu Lima, Kamunting dipindahkan ke Pusat Pembinaan Sementara PPS. Kesemua penduduk terjejas membabitkan 14 keluarga terdiri daripada 12 lelaki, 27 perempuan serta 21 kanak-kanak. Sementara itu, Ketua Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Jamil Maisa memaklumkan pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada jam 8.35 malam. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kamunting telah diarah ke lokasi kejadian. 30 buah kediaman dinaiki air dan penduduk dipindahkan. Pemantauan secara berkala akan terus dibuat di lokasi terjejas. Sementara itu, banjir di Batu Pahat, Johor pulih sepenuhnya. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 2 pusat pemindahan dengan 79 orang di PPS Dewan Orang Ramai Yong Ping manakala 62 orang di PPS Sekolah Kebangsaan Seri Medan telah ditutup 12 tengah hari tadi. Semua 141 penduduk daripada 37 keluarga dibenarkan pulang. Kerosakan 6 fasiliti Kementerian Kesihatan KKM akibat banjir di Johor dianggarkan berjumlah 1.87 juta ringgit. Manakala kos baik pulih dianggarkan bernilai RM750,000 yang dijangka selesai dalam tempoh 6 bulan. Menterinya Dr. Zalia Mustafa berkata kerosakan melibatkan klinik kesihatan Caah serta klinik Desa Kampung Tengah, Kampung Jawa, Kampung Jabi, Tenang Stesen dan Desa Temu Jodoh di Segamat. Berlaku termasuklah rekod-rekod perubatan, juga perabot-perabot dan peralatan juga. Jadi buat masa ini kita beroperasi juga di sini, tetapi kita mengambil contohnya perabot kita pinjam daripada klinik lain supaya kita dapat juga beroperasi di sini. Perkhidmatan Klinik Kesihatan Caah dipindahkan sementara ke Dewan Serbaguna Pekan Caah. Sementara perkhidmatan Klinik Desa Kampung Tengah diambil alih Klinik Kesihatan Segamat akibat rosak teruk. Manakala klinik desa yang lain beroperasi seperti biasa kerana kerosakan hanya melibatkan bangunan. Beliau berkata demikian selepas melawat Klinik Desa Kampung Tengah Segamat. Kementerian Pendidikan sedang menyemak status pendidikan 3 beradik yang dipercayai menjadi mangsa dera ibu mereka dalam kejadian di Kampung Tambun Tulang, Simpang 4, Perlis. Laporan saya akan kongsikan, tapi saya dah dapat berita tu, cuma kita tengah cek lah sekarang ini keadaan mereka, sebab saya rasa ini betul-betul di bawah kementerian yang lain dulu untuk selamatkan mereka terlebih dahulu, dan kita akan cek lah sama ada mereka sekolah ataupun tidak, sebab keadaan tu nampak tidak begitu baik lah keadaan kanak-kanak ini. 3 beradik berusia 13 hingga 16 tahun berkenaan ditemui orang awam dalam keadaan kaki masih berantai di tepi jalan Kampung Tambun Tulang, Simpang 4, Perlis. Hasil semakan, polis terusnya mendapati 2 daripada mangsa memiliki kad orang kurang upaya OKU, masalah pendengaran dan pembelajaran. Kesemua mangsa yang menerima rawatan di Hospital Tuanku Fauziah kini dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Sebanyak 76 saman dikeluarkan Polis Bahagian Siasatan dan Penguasaan Trafik IP di Kulim di kawasan Kulim High Tech Fasa 4 bermula 14 Mac hingga semalam. Menurut Ketua Polis daerah itu, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh, saman tersebut melibatkan pelbagai kesalahan. Antara kesalahan tertinggi adalah menghalang lalu lintas dengan 57 saman dikeluarkan. Diikuti 12 saman menjual barangan dan risalah. Manakala 7 lagi saman salah guna lesen kenderaan motor LKM bagi tujuan lain. Pihaknya akan meneruskan penguasaan trafik kepada pesalah trafik bagi memastikan kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan Kulim di tahap yang memuaskan. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my.
mengukuhkan peranan NSRC jumlah 10 juta ringgit disediakan bagi geran pengoperasian. Bank negara juga akan menguatkuasakan dasar kill switch pada semua institusi perbankan bagi membolehkan pengguna sendiri mengambil tindakan segera membekukan akaun mereka termasuk kad ATM daripada digunakan sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan. Masalah muflis. Rakyat yang diisyarah muflis berhak diberikan peluang kedua, terutama jumlah hutang yang agak kecil. Setakat Januari, lebih 260,000 kes muflis telah direkodkan yang turut melibatkan anak-anak kita, majoritinya Melayu yang punya potensi menyumbang kepada ekonomi negara. Kita beralih ke info niaga. Kereta elektrik dengan harga lebih murah. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan terus komited untuk menggalakkan pengedar membawa masuk lebih banyak model kenderaan elektrik EV dengan harga yang berpatutan. Melalui ucapan Twitter, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz optimis makin banyak model kereta elektrik dengan harga yang lebih murah akan memasuki Malaysia dalam masa terdekat. Pada masa yang sama, kementerian itu juga akan menyokong usaha syarikat otomotif tempatan Proton dan Pro2 untuk menghasilkan EV tempatan dengan harga mampu milik. Beliau berkata demikian selepas memandu uji antara model kereta elektrik yang paling murah dalam pasaran Malaysia iaitu Aura Good Cat. Tengku Datuk Seri Zafrul menzahirkan ucapan terima kasih kepada Great Wall Motor China yang memberi peluang kepada warga MITI untuk memandu uji kenderaan itu. Pasaran getah Malaysia dijangka bergerak dalam jajaran sempit dan lebih menjurus kepada tren menurun minggu depan. Ini berikutan pegangan stok yang mencukupi di pihak pembeli. Bekas Presiden Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia, Magma Dennis Lau berkata peniaga akan membeli dan menyimpan stok komoditi pada musim daun pokok getah yang luruh berserta hujan sekali-sekala ketika ini. Meskipun begitu, bekalan stok getah mencukupi dan ini membuktikan petani dan pemproses sangat berhemah terhadap stok masing-masing. Melangkah ke hadapan, harga akan terus memantau rapat prestasi pasaran getah serantau. Selain itu, pengukuhan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat juga akan menjadi penanda aras bagi harga getah. Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB memaklumkan pelantikan Datuk Hussam Musa sebagai pengerusi SPNB yang baru. Buka kuasa 22 Mac tahun ini menggantikan Datuk Muhammad Nizar Zakaria. Melalui kenyataan SPNB menyatakan pengalaman luas serta kepimpinan beliau akan terus mencapai kecemerlangan di masa hadapan bagi syarikat itu. Datuk Hussam memiliki ijazah sarjana muda ekonomi dari Universiti Malaya dan mengikuti kursus bahasa Arab di Jordan pada tahun 1987. Beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai pengerusi Jawatankuasa Pentadbiran Awam, Perancangan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Masyarakat Negeri Kelantan Darul Naim dan pengerusi Kemumbu Agriculture Development Authority KADA. Kerajaan tahun ini menyediakan sehingga 64 bilion ringgit dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif. Sejumlah besar dana ini adalah untuk meminimumkan kos sara hidup melalui kawalan harga barang, bantuan keuangan dan memberi perkhidmatan kepada rakyat terbanyak. Perkembangan luar negara, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dicalonkan semula secara rasmi untuk bertanding sebagai calon utama partinya. Beliau dicalonkan bagi jawatan pemimpin negara itu bagi pilihan raya pada 14 Mei depan.
Prayut 69 tahun berkemungkinan akan menentang parti POTAI dipimpin Patong Tan Shinawat. Beliau menyandang jawatan itu sejak 2014 apabila pihak tentera menggulingkan kerajaan. Menerusi tinjauan, pemimpin veteran itu agak ketinggalan berbanding pesaingnya. Bagaimanapun, beliau tetap menaruh harapan dapat memenangi semula sokongan menerusi janji menjaga rakyat, memastikan kestabilan negara serta melindungi keluarga diraja. Turki mengecam serangan keji yang dilakukan sekumpulan orang yang mencemarkan kitab suci Al-Quran dan bendera Turki di Denmark pada Sabtu lalu. Menerusi kenyataan, Kementerian Luar Turki menggesa tindakan segera perlu diambil terhadap pelaku bagi mengelak sebarang provokasi. Insiden itu sekali lagi mendedahkan bahawa Islamofobia dan diskriminasi telah berada pada tahap yang membimbangkan di Eropah. Turki turut memaklumkan pihak berkuasa Denmark bahawa Ankara menganggap tindakan sedemikian sama sekali tidak boleh diterima. Januari lepas, Rasmus Paludan, pemimpin parti politik Denmark, Stram Kurs, membakar naskah Al-Quran di Sweden dan Denmark sebagai protes terhadap kepimpinan Turki. Sebagai tindak balas, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata Ankara tidak akan menyokong bidaan Stockholm untuk menjadi ahli NATO. Honduras memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Pengumuman itu dibuat selepas 11 hari negara itu mengumumkan hasrat mewujudkan hubungan diplomatik dengan China. Menteri Luar Enrique Reina menerusi kenyataan berkata keputusan tersebut dibuat atas arahan Presiden Xiomara Castro. Pengumuman selepas lawatan Reina ke Beijing untuk membincangkan penubuhan hubungan diplomatik dua hala. Awal bulan ini, Castro mengarahkan Reina menjalin hubungan diplomatik dengan China. Ianya sebagai langkah yang akan memutuskan hubungannya dengan Taiwan. Rusia akan menempatkan senjata nuklear taktikal di negara jirannya, Belarus. Presiden Rusia berkata tindakan itu adalah kali pertama seumpamanya dilakukan sejak pertengahan 1990-an. Putin membuat pengumuman itu ketika ketegangan semakin memuncak dengan negara barat membabitkan perang di Ukraine. Senjata nuklear taktikal merujuk kepada senjata nuklear yang digunakan untuk keuntungan tertentu di medan perang. Namun masih belum diketahui jumlah sebenar senjata yang akan dipindahkan, memandangkan ia adalah isu yang masih diselubungi kerahsiaan sejak Perang Dingin. Rusia dan Belarus mempunyai hubungan ketenteraan yang rapat dan Minsk membenarkan Moskow menggunakan wilayah Belarus untuk menghantar tentera ke Ukraine tahun lalu. Januari lalu, kedua-dua negara meningkatkan latihan ketenteraan bersama. Bagaimanapun, Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat memaklumkan akan terus memantau keadaan itu bagi mengelak sebarang kejadian. Sekurang-kurangnya 25 maut manakala puluhan lagi cedera akibat puting beliung dan ribut petir kuat melanda Mississippi, Amerika Syarikat. Bencana itu turut menyebabkan kerosakan besar melibatkan kawasan seluas 160 km. Agensi Pengurusan Kecemasan Mississippi melaporkan pasukan mencari dan menyelamat giat mengalihkan runtuhan dan berusaha mencari mangsa yang terselamat. 4 individu turut dilapor hilang manakala angka kematian juga dijangka terus meningkat. Pasukan penyelamat kini menumpukan misi di Rolling Fork yang paling terjejas. Sekurang-kurangnya 24 laporan mengenai puting beliung direkodkan Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan dan visual kemusnahan mula disiarkan rangkaian berita tempatan. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Sukan dimulakan dengan perkembangan badminton. Bergu campuran profesional negara Goh Sun Huat, Sivan Lai, Jamie menghadiahkan sedikit kelegaan apabila menjadi wakil tunggal Malaysia dalam kejohanan terbuka Switzerland 2023 di Basel. Pasangan itu mara ke pentas final selepas mengatasi Robin Tabeling, Selena Pick dari Belanda dengan straight sets di separuh akhir awal pagi tadi. Selepas menang mudah 21-14 di set pertama, Sun Huat Shewon mula diberi tentangan hebat bergu Belanda itu di set kedua. Pilihan ke-6 itu dipaksa bekerja keras untuk mengatasi kebangkitan lawan yang mengikat mata sehingga 20 sama sekaligus terpaksa disambung ke mata penentuan. Tuah jelas memihak kepada Sun Huat dan Shewon yang tenang mengawal permainan tersebut dan menutup pertarungan dengan 23-21. Pada aksi final nanti, bergu ranking ke-11 dunia itu akan bertemu pasangan China Jiang Zhengbang, Wei Yaxin. Sementara itu, hasrat untuk melihat dua lagi wakil negara beraksi di pentas final tidak menjadi kenyataan selepas masing-masing tersingkir di separuh akhir. Bergu lelaki Ong Yusin Teo Yi tewas kepada pasangan Satwit Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty dari India dalam pertarungan sengit 3 set. Pasangan ke-8 dunia itu terpaksa akur dengan kehebatan lawan mereka di ranking ke-6 dunia 21-19, 17-21 dan 21-17. Turut terkandas di separuh akhir awal pagi tadi pemain perseorangan profesional lelaki negara Lee Zijia. Pemain ranking ke-4 dunia itu ditundukkan Koki Watanabe dari Jepun dengan 11-21, 14-21. Pelumba remaja negara Muhammad Hakim Danish Ramli mempamerkan permulaan yang bergaya apabila meraih tempat kelima pada perlumbaan pertama Red Bull MotoGP Rookies Cup 2023 di Portimao, Portugal semalam. Dalam penampilan sulungnya itu, Hakim Danish yang bermula di petak ke-8 menamatkan saingan dengan masa 26 minit 14 saat di litara antarabangsa Algarve. Pelumba berusia 15 tahun dari Terengganu itu hanya ketinggalan 2.783 saat di belakang juara yang juga pendahulu pusingan pertama Angel Piqueras dari Spanyol. Saya happy dengan result saya untuk hari ini dan saya fokus untuk besok dan saya nak ucapkan terima kasih kepada sponsor saya, SSC Racing dan ZK Racing dan rakyat Malaysia yang support saya. Seorang lagi wakil negara Daniel Syahmi Ahmad Syahril pula menamatkan cabaran di kedudukan ke-9 dengan perbezaan 10.7 saat. Bola sepak Piala FA, Manjung City FC berjaya mara ke pusingan kedua selepas membenam Sains FC 2-0 di Stadium Majlis Perbandaran Manjung malam tadi. Manjung City memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri apabila mendahului seawal minit ke-3 melalui jaringan Muhammad Syamin Baharudin. Namun malang bagi mereka selepas terpaksa beraksi dengan 10 pemain susulan Forkan Azmi diperintah keluar padang akibat kad kuning kedua pada minit ke-62. Situasi itu bagaimanapun gagal digunakan oleh Sains FC untuk mencari gol penyamaan. Sebaliknya, Tuan Rumah berjaya menggandakan kelebihan menerusi jaringan penyerang Muhammad Afiq Ikmal Rosli. Kedudukan itu kekal sehingga tamat permainan sekaligus menyaksikan Manjung City mara ke pusingan kedua bertemu Kelantan FC 14 April depan.
Turut bara kepusingan kedua Immigration FC yang menewaskan BRM Kuala Kangsar FC 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Jaringan tunggal Azim Rahim menerusi sepakan penalti sudah cukup untuk membantu Immigration melangkah ke pusingan kedua. Kejayaan itu menyaksikan mereka bakal berdepan Kuala Lumpur City FC pada 14 April depan. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu tahta kejuaraan. Jumaat 31 Mac, Johor Darul Takzim bertemu Sabah FC 9.30 malam secara langsung di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penseriman langsung di RTM Klik. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Baik, saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.